وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita menyambung pelajaran kita dalam surah Asy-Syura. Hari ini kita sambung mula daripada ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat yang bermula ayat 36 ini ialah tentang kelebihan akhirat daripada dunia. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa-apa yang diberikan kepada kamu daripada sesuatu benda adalah semata-mata kehidupan dunia. Dapat kesenangan dunia. Tapi yang paling bagus, yang paling kekal, kata Allah Ta'ala, wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Okey. Bila Allah Ta'ala kata lebih baik, lebih kekal ni, siapa dia yang akan dapat benda yang nikmat-nikmat yang kekal, nikmat-nikmat yang lebih baik tu? Siapa dia? Maka Allah senaraikan sifat-sifat orang yang akan dapat akhirat yang kekal. Allah senaraikan sebanyak 9 sifat. Sifat pertama lilladzina amanu. Sifat pertama ialah dia akan dapat kenikmatan akhirat orang yang beriman. Itu pertama, lilladzina amanu. Orang beriman dia akan dapat kenikmatan akhirat. Kerana apa? Kerana kata kitab pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir ni, dia kata lilladzina amanu ay lilladzina sabaru ala tarkil madhadi fid dunya. Orang beriman ni ialah orang yang meninggalkan kelazatan dunia. Jadi bila dia meninggalkan kelazatan dunia, nikmat dunia, maka dia akan dapat nikmat yang kekal di akhirat. Itu yang pertama. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua Allah Ta'ala sebut orang yang akan dapat kenikmatan akhirat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat kedua. Sifat kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dalam bahasa Arab ni, kalau dia guna, dia panggil taqdimu ma yastahiqqut ta'khir ataupun ta'khiru ma yastahiqqut taqdim. Bila dia mendahulukan perkataan yang sepatutnya duduk belakang. Contohnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala, dan ke atas, rabbihim, Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal. Dari segi susunan ayat biasa, wa yatawakkaluna ala rabbihim, susunan ayat biasa. Dia kena yatawakkalun tu duduk depan. Maknanya mereka bertawakal kepada Allah.
Tapi kepada Allah dia letak depan. Ayat biasa, yatawakkaluna ala rabbihim. Mereka bertawakal ke atas Tuhan mereka. Tapi ayat ni tak buat gitu. Dia kata, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkal untuk duduk belakang. Nak menandakan bahawasanya mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Sama juga kita sembahyang baca Fatihah kan. Kita kata iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami sembah. Ayat biasanya kami sembah engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Ayat biasanya kami mohon pertolongan engkau. Tapi dia ambil engkau duduk depan, dia ambil kata kerja atau fa'il dengan fa'il ni duduk belakang. Jadi letak maf'ul bih depan. Bila letak maf'ul bih depan, ini nak menyatakan memang kita sembah Allah saja. Itu kaedah dia. Dia panggil taqdim ma yastahiqqut ta'khir. Tu dia kena belajar balaghah bahasa Arab lah. Jadi Allah Ta'ala kata orang yang akan dapat nikmat kekal ke akhirat ni ialah orang yang ke atas Tuhan mereka, mereka bertawakal. Dengan makna mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dua sifat. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish. Dan sifat yang ketiga, orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Mana geng-geng yang jauhi diri mereka daripada dosa-dosa besar. Maknanya kalau buat dosa-dosa kecil tu, itu biasalah. Sebab ayat lain sebut walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi illal lamam. Ayat lain, illal lamam ni dosa-dosa kecil tu semua manusia buatlah. Yang ni dia tinggal dosa syirik, dia tinggal dosa zina, dia tinggal dosa-dosa besar, dia tinggal. Orang ni dia akan dapat nikmat akhirat yang kekal. Wal fawahish, dan benda-benda keji. Benda-benda keji biasanya merujuk kepada zina. Biasanya. Baik. Okey. Berapa dah? 3. Saya ulang. Yang pertama, dia ada sifat iman. Yang kedua, dia ada sifat tawakal. Yang ketiga, dia tinggal dosa-dosa besar dan benda-benda keji. Yang ketiga. Yang keempat, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka yaghfirun, memberi maaf. Dia ni seorang yang pemaaf. Walaupun mereka ni tak puas hati marah, tapi bila orang minta maaf, dia maafkan. Seorang yang pemaaf. Iaitu jika ada orang yang menyebabkan mereka marah, mereka tahan kemarahan mereka sehingga tidak terkeluar, lalu memaafkan pula dengan tidak membalas dendam. Itu tafsir yang disebut oleh Ibn al-Athir. Kita tengok apa yang disebutkan oleh apa nama pengarang kita ni. Baik. Okey, sama. Ai sajiyatuhum taqtadi as-safha wal 'afwa 'anil nas, laisa sajiyatuhum al-intiqam minan nas. Mereka lebih suka memaafkan dan mereka tidak ada sifat dendam. Baik. Yang ni kadang-kadang perangai orang Melayu ni dendam dia tinggi. Orang Melayu kan. Dia dendam, dengki, boleh tahan juga. Jadi harap-harapnya, sebab tu ada istilah dalam kita kan. Aku tak halal 7 keturunan. 7 tu yang tu tak dapatlah nikmat ni. Kerana apa? Kerana mereka ada sifat dendam. Orang Islam ni dia pemaaf, dia bukan pendendam. Baik. Seterusnya, sifat yang seterusnya. Ayat yang 38. Walladzina stajabu li rabbihim. Sifat yang kelima. Mereka yang menyahut seruan Tuhan mereka. Apakah yang dimaksudkan mereka yang menyahut seruan Tuhan mereka? Ai ittabi'u rusulahu wa ata'u amrahu wajtanabu zajrahu. Ai ittaba'u, iaitu mereka ikut rusulahu, rasul-rasul utusan Allah. Wa ata'u amrahu, dan mereka taat arahan Allah. Wajtanabu zajrahu, dan mereka tinggalkan jauhi segala larangan Allah. Itu maksud istajabu li rabbihim. Bahasa sekarang, dia bagi respon yang baik terhadap Allah. Dia bagi respon yang baik, itu istajabu. Allah Ta'ala suruh dia bagi respon yang baik terhadap Allah. Perkataan istajaba ni lahir perkataan istajaba
fi'il madhi past tense, yastajibu fi'il mudhari' present tense, istijabah masdar, mustajib mustajab. Lahir perkataan mustajab. Mustajab ni maknanya orang yang diberi respon permintaan dia. Jadi kita kata doa tu mustajab. Kenapa Allah mustajabkan doa orang? Allah Ta'ala akan bagi respon kepada doa seseorang apabila seseorang itu bagi respon terhadap arahan Allah. Kalau dia jenis tak, Allah panggil dia hayya 'alas salah, mari sembahyang, kita tak sahut seruan Allah, bagaimana Allah nak sahut seruan kita? Saya kadang-kadang kesian orang datang ngadu pada kita, ngadu pada Haji Mat untuk anak-anak dia nakal. Anak nakal ustaz, dia kata tak tahu doa macam mana dah. Saya kata doa banyak-banyak. Tak datang jumpa ustaz ni minta tolong ustaz doa buat air penawar lah, dia kata. Kita fikir balik, mereka orang Tamayu, tak jumpa pun kat masjid Tamayu. Maknanya bila Allah Ta'ala panggil dia, dia tak datang pun bagi respon pada Allah. Sekarang bila dia nak supaya Allah respon doa dia, macam mana Allah nak respon doa dia? Dia pun tak respon seruan Allah, betul tak? Sebab tu terjemahan ayat ni diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Suhaji ni, mereka yang menyahut seruan Tuhan. Kalau dia sahut seruan Allah, Allah juga akan sahut seruan dia. Dia minta Allah mudah makbul lah. Sebab tu dalam ayat doa ni tuan-puan, ayat doa ni dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, Allah Ta'ala sebut apa dia? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang tanya kamu wahai Muhammad tentang aku ni dekat dengan hamba-Ku. Dekat setara mana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mustajabkan doa orang yang berdoa idza da'an, kalau dia berdoa padaku. Ayat selepas tu, falyastajibu li, maka hendaklah dia sentiasa sahut seruan aku. Kalau dia tu jenis sahut bagi respon yang baik terhadap arahan aku pun akan sahutlah seruan doa dia. Masalahnya tak berapa nak baik sahut seruan Allah, bagaimana Allah nak baik sahut doa kita? Tu soalannya. Jadi sebab itulah kalau kita tengok antara tempat makbul doa ialah antaranya selepas sembahyang. Kan dubura kulli salatin maktubah. Kerana apa? Kerana kita baru lepas sahut seruan Allah. Jadi kita angkat tangan, Allah makbul lah. Antaranya bila inna lis-sha'im 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang berpuasa, ketika dia berbuka, doa dia Allah tak tolak. Kenapa Allah tak tolak? Sebab dia sahut arahan Allah supaya berpuasa. Dah 12 jam dah dia sahut. Maka waktu berbuka tu dia pun minta dengan Allah. Allah pun suka lah. Kerana dia minta setelah dia mengharapkan Allah menyambut doa dia, setelah dia menyambut arahan Allah. Baik. Jadi siapa-siapa nak supaya doa dia dimakbulkan, tolong sambutlah seruan Allah, baru Allah sambut seruan kita. Baik. Seterusnya, wa aqamus salah, sifat yang keenam. Sifat yang kelima, dia sahut seruan Allah. Sifat yang keenam, wa aqamus salah, dan mereka dirikan sembahyang. Kenapa masuk juga sembahyang? Kata kitab tafsir Ibnu Katsir, wa hiya a'zamul ibadati lillahi azza wa jalla. Dan sembahyang itu adalah seagung-agung ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya ibadat paling agung apa dia? Sembahyang. Jadi kalau orang tak sembahyang, tak dapat nikmat yang kekal dalam syurga. Baik, tu yang keenam. Yang ketujuh, sifat yang ketujuh Allah Ta'ala sebut wa amruhum syura bainahum. Dan amruhum, urusan mereka, syura bainahum, dilakukan dengan syura. Apa dia? Bermesyuarat. Ini juga orang-orang yang baik. Jadi ketika menghuraikan ayat ni, kata pengarang kitab Ibnu Katsir, kitab tafsir Quranul Azim, ay la yubrimuna amran hatta yatashawaru fih, iaitu mereka yang tidak menetapkan keputusan sehingga mereka bermesyuarat dulu. Kenapa mereka bermesyuarat?
liyatasa'adu bi'araihim, supaya mereka saling dapat bantu-membantu dengan idea-idea mereka. Contoh fi mithlil hurub, seperti pada peperangan. Allah Ta'ala berfirman, wasyawirhum fil amri, wahai Muhammad SAW, kamu hendaklah bermesyuarat dengan mereka dalam urusan. Padahal Nabi itu, dia Nabi dah. Allah Ta'ala kata, kamu juga kena mesyuarat juga. Padahal dia dah Nabi dah. Sebab tu Nabi dalam perang, kita dengar cerita Perang Badar, Nabi mesyuarat. Perang Badar Nabi mesyuarat ketika nak berkubu. Contohnya, ketika nak berkubu. Bila Nabi berkubu di satu tempat, ada sumber air. Nabi kata, kita berkubu kat sini. Maka seorang sahabat tanya, ahadha manzilun anzalakahu Allah am huwa ar-ra'yu awil harbu awil makidah? Ya Rasulullah, ini tempat yang Tuan minta kita berkubu ni wahyu Allah ke? Dia tanya, ni wahyu ke? La nataqaddamuhu wa la nata'akharu. Kalau ini wahyu, kami takkan maju walau setapak, dan kami takkan undur walau setapak, sebab wahyu. Am huwa ar-ra'yu, ke ini pandangan Tuan? Tuan rasa strategi perangnya patut berkubu kat sini? Dia tanya Rasulullah. Rasulullah kata, ini strategi perang. Maka kita berkubu kat sini sebab ada sumur, ada telaga sini. Jadi kalau berlaku masalah, kita ada air, kita ada sumber air. Jawab sahabat ni, sahabat kata, tak strategik lagi. Ni belum strategik. Depan sana pun ada sumur lagi. Depan lagi pun ada sumur lagi. Depan lagi ada telaga lagi. Habis kita pergi telaga yang paling depan. Telaga yang paling depan, supaya bila kita berkubu, kita ada telaga. Mereka tak ada telaga dah. Tapi kalau kita berkubu kat sini, mungkin mereka berkubu kat depan, mereka ada telaga. So mereka ada air. So lebih baik kita pergi berkubu di telaga yang paling depan, sehingga telaga lain sudah duduk kat belakang kita. So orang kafir tak ada air, kita ada air. Rasulullah terima tak? Rasulullah kata bagus. Nak bagi tahu Rasulullah SAW ni, dia mesyuarat. Baik, tu contoh. Contoh kedua dalam Perang Badar juga. Bila menang Perang Badar, adalah tawanan perang. Bila ada tawanan perang, Rasulullah pun mesyuarat dengan Abu Bakar. Tanya Abu Bakar, apa pandangan? Tawanan perang ni kita nak tebus ke, nak buat tawanan ke, lepas tu tebus, orang datang bayar ke kita nak bunuh? Kita nak bunuh. Kata Abu Bakar, tebus lah. Kita buat tawan. Kita tawan, lepas tu siapa nak, datang bayar. Siapa nak balik ke keluarga dia? Tanya Umar. Umar kata, buat apa lagi? Bunuh lah. Sayyidina Umar kan. Apa lagi bunuh? Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan perang kalau dia belum kuat. Belum kuat ke Islam tu, nak tawan buat apa? Waktu itulah menangisnya Abu Bakar dan menangisnya siapa? Rasulullah. Sebab Rasulullah ambil pandangan Abu Bakar. Rasulullah ambil pandangan Abu Bakar, maka menangislah Abu Bakar dengan menangisnya Rasulullah. Tiba-tiba Umar datang. Umar tanya, ma yubkikuma? Apa penyebab yang kamu berdua menangis? Fa'in sekiranya sesuai untuk aku menangis, bakaitu, aku akan menangis sama. Sekiranya tak sesuai untuk aku menangis, tabakaitu, aku akan buat menangis. Rasulullah kata, Allah memilih pandanganmu wahai Umar. Allah memilih, maka Umar pun menangis sama. Maknanya keputusan mesyuarat ni, kalau tak betul, dia yang bagi show tu, yang bagi cadangan tu, jangan duk cakap besar. Ni mesyuarat, tiba-tiba kita cakap, pengerusi tak dengar. Cakap, pengerusi tak dengar. Tiba-tiba tengok, buat-buat, tak berapa tepat. Patutnya ambil pandangan kita yang tepat. Pengerusi cakap, Allah, kalaulah ambil pandangan ustaz kan bagus. Ustaz ni agak-agaknya macam mana dia cakap?
Aku cakap dah, kenapa kau tak dengar? Dia buat gitu. Dia bukan nak menangis sama sama kerusi, betul tak? Betul tak? Ahli mesyuarat zaman sekarang, dia bukan nak menangis sama sama kerusi tak? Itulah, orang cakap tak dengar. Dia jadi gitu, betul tak? Sedangkan Sayyidina Umar, walaupun dia garang, dia tak cakap gitu. Abu Bakar, siapa suruh bagi barang gitu kepada Nabi? Tak ada. Dia mesyuarat, bila mesyuarat ada barakahnya. Itu contoh dua mesyuarat. Dalam peperangan apa lagi? Peperangan Khandaq, Nabi mesyuarat. Nabi tanya, macam mana ni? Orang Mekah nak mari sokong ni, nak mari serang ni. Okey, tanya pandangan sahabat. Sahabat kata, kalau ikut strategi perang di Parsi, di Iran, di Iraq, kata Salman, kita buat apa? Kita buat parit. Bila kita buat parit, mereka serang tak lepas parit. Kita buat parit. Maka Rasulullah terima. Sehingga perang Ahzab tu juga dipanggil dengan peperangan Khandaq. Tapi kalau zaman sekarang tu apa yang buat parit? Kalau mesyuarat tanya tentera, kalau zaman Nabi buat parit, kita buat parit kok. Agak-agak menasabah tak? Tak menasabah lah zaman sekarang, orang naik kapal terbang. Baik, itu sesuai pada zaman Nabi SAW. Baik, itu contoh. Dalam hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi, keperluan untuk bermesyuarat. Idza kana umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum samha'akum wa umurukum syura bainakum fa dhahrul ardi khairul lakum min batniha. Jika pemimpin-pemimpin kamu itu orang-orang yang paling baik di kalangan kamu. Sabda Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah. Wa aghniya'ukum, dan jika orang-orang kaya di kalangan kamu tu adalah orang yang paling pemurah di kalangan kamu, paling dermawan. Wa umurukum syura bainakum, dan sekiranya setiap keputusan ataupun urusan-urusan kamu ditentukan dengan mesyuarat di kalangan kamu, fa dhahrul ardi khairul lakum min batniha, maka permukaan bumi lebih baik untuk kamu daripada dalam bumi. Maknanya aman dunia. Syarat nak aman dunia, pertama, pemimpin orang yang paling baik. Orang yang paling baik di kalangan kita jadi pemimpin. Kat Malaysia ada ni, alhamdulillah. Orang kaya pula orang yang paling dermawan. Kat Malaysia ada ni, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Setiap keputusan nak buat, semua berdasarkan mesyuarat. Maka kata Nabi, aman dunia. Baik duduk kat dunia daripada mati. Sebab dunia tu seronok. Seronok. Sebab orang pemimpin, orang paling baik. Orang kaya, suka derma. Keputusan berdasarkan mesyuarat. Maka aman dunia. Wa in kana umara'ukum syirarakum, sekiranya pemimpin-pemimpin kamu geng-geng jahat berlaku. Harap-harapnya tak ada kat Malaysia. Wa aghniya'ukum bukhala'akum, dan orang-orang kaya kamu pula geng-geng bakhil berlaku. Kaya tapi bakhil. Wa umurukum ila nisaikum, dan urusan-urusan kamu diserahkan kepada perempuan-perempuan kamu. Bukan mesyuarat. Tengok, sama juga apa nama orang lelaki ni. Dia kena mesyuarat betul-betul keluarga, jangan duduk bagi kepada orang perempuan je. Tak apalah, tanya makmu lah. Kejap tanya makmu lah. Tanya makmu aja. Mesyuarat lah. Kalau anak-anak tanya, tanya makmu. Semua isteri jadi keputusan. Isteri jadi keputusan tu pening tu. Baik. Jadi dia kata, kalau gitulah dia kata, maka duduk dalam bumi lebih baik pada duduk atas bumi. Maknanya tak aman dunia. Baik mati. Nak bagi tahu, duduk dalam bumi, batnul ardi, lebih baik duduk atas bumi daripada duduk atas bumi. Ni nak bagi tahu pentingnya bermesyuarat. Baik. Jadi kita juga sama juga untuk tetapkan keputusan. Sebab itulah ada satu kata-kata, saya lupa hadis ke apa. Dia kata nadima man istakhara wa ma khaba man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang buat istikharah, sembahyang istikharah, dan tidak akan rugi orang yang bermesyuarat. Baik. Okey. Kena mesyuarat. Kalau apa nama, kalau nak letak nama anak tu, kena mesyuarat baik-baik tu. Nak letak nama anak tu,
Ini letak nama anak, lepas tu tak tanya ustaz, tak tanya orang ni, pelik-pelik nama orang zaman sekarang. Pelik-pelik. Saya antara benda yang paling saya tak suka bila orang tanya nama anak. Kenapa? Dia tanya saya nama anak, dia bagi nama anak dia, saya carilah kamu tak jumpa. Oh tu sakit hati. Dia letak nama anak dia pelik-pelik, kata carilah kamu tak jumpa. Tak jumpa. Kalau dia nak nama kan, dia bagi nama Melayu dulu. Biar saya terjemah dengan bahasa Arab, lagi senang. Contoh saya nak ustaz, nama anak saya Mulia Cantik. Okey, saya pun bagi tahu nama Karim Jamil. Mulia Cantik tu. Lagu tu. Tapi dia datang, dia bagi perkataan dulu Arab. Aku carilah kamu, aku tak jumpa. Cari-cari apa dia orang ni, tu sakit hati sungguh. Lepas tu kita tak jawab, dia marah. Ustaz, saya dah mesej, dah WhatsApp, kenapa tak jawab lagi? Dah daftar dah nama anak. Oh loh, sakit hati. Itu antara benda yang paling saya tak suka. Kalau nak tanya nama, bagi yang Melayu, nanti saya terjemahkan. Bagi yang Melayu, nanti saya terjemahkan. Tapi kalau yang bagi yang Arab, bukan Arab pun, bahasa apa saya tak tahu lah. Pening gitu. Pelik. Dia nak nama pelik-pelik. Jangan duk pelik-pelik sangat lah. Allahu Akbar. Nama anak. Tapi baguslah dia tanya kita, mesyuarat. Tapi, cubalah menasabah sikit, tanya ustaz. Tak ada kerja ustaz nak cari kamu sampai 4-15 buah kamu nak cari. Tak jumpa nama anak dia. Pelik sungguh. Ada seorang seorang ustaz di Kelantan. Dia letak nama anak dia nama Melayu. Bahagia. Anak nombor 1 Bahagia. Nama anak. Lepas tu nombor 2 Berjaya, gitulah. Nama senang-senang gitu. Ini dak nak letak nama Arab, tak faham. Pening. Aduh. Baik. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni sifat yang berapa tu? Yang ke-8. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka belanjakan. Dan perbelanjaan ni ada 2 bentuk. Pertama, wajib. Infak wajib. Infak wajib maksud dia zakat. Tu infak wajib. Tu yang pertama. Yang kedua, infak sunat. Infak sunat tu iaitu sedekah biasa. Jadi orang-orang yang yang beriman ni, yang akan dapat kenikmatan akhirat ialah golongan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Kemudian sifat yang ke-9, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Apabila mereka ditimpa perbuatan jahat, mereka dapat mempertahankan diri sehingga menang. Maksud dia apa? Maksud dia, apabila dia dianiaya oleh orang yang berbuat zalim, dapat dia menahan kezaliman orang yang buat zalim, akhir sekali dia Allah Ta'ala kurniakan kemenangan. Baik. Iaitu ayat ini sebahagian ulama menyatakan diturunkan khusus kepada orang-orang beriman. Di mana? Di Makkatal Mukarramah. Mereka dianiayai. Ayat ni. Mereka dianiayai kenapa? Mereka dihalau daripada tempat tinggal mereka. Tuan-puan ingat, mereka tinggal tempat mereka ni, mereka tinggalkan tempat mereka tinggal mereka ni satu benda yang kecil. Tinggal tempat asal ni, tinggal rumah, tinggal harta, tinggal segala-galanya di Mekah, satu pengorbanan yang amat besar. Usahakan sahabat Nabi sendiri, tuan-puan, bila hijrah kan, Nabi duduk depan kota Mekah tu, keluar kota Mekah tu, dia tengok, dia kata apa? Innaki la ahabbul ardi ilayya. Sesungguhnya kamu wahai Mekah merupakan bumi yang paling aku sayang. Dia kata, falaula akhrajani ahluki ma kharajtu minki. Kalau tidak kerana penduduk kamu halau aku tak keluar daripada kamu. Maknanya Nabi SAW sayang kepada tanah air. Jadi sebab itulah sayang kepada tanah air ni satu benda yang dituntut. Sehingga dikatakan hubbul watani minal iman. Cintakan negara ni sebahagian daripada iman. Hadis tu bukan hadis.
Ulama-ulama syarah panjang bukan hadis. Dia bukan hadis tapi makna dia betul. Kalau penceramah kata hadis Nabi bersabda hubbul watani wal iman, tak. Bukan hadis. Tapi makna tu betul. Makna sayangkan negara tu adalah satu benda yang berkait dengan kecintaan kita terhadap negara ni, ada unsur-unsur keimanan. Sebab Nabi sayang kat negara dia. Nabi sayang kat kat tempat tanah lahir dia. Baik. Sebab itulah tuan-tuan guru kat Thailand, contoh tuan guru Haji Sulong, mempertahankan Fatani Darussalam sampai dibunuh. Tak jumpa sampai sekarang mayat dia. Tak jumpa tuan guru Haji Sulong. Diceritakan kerajaan Thailand panggil dia nak bincang, bukan nak bincang, bunuh. Kemudian diceritakan bahawasanya diletakkan simen dalam perut dan ditenggelamkan dalam laut. Tuan guru Haji Sulong. Sebab tu bangkit orang Thailand apa semua kan. Bangkit orang Thailand memerangi mereka, perang-perang. Ni kalau masuk YouTube ni, saya tak boleh ceramah Thailand. Saya pergi ceramah kat Thailand, cerita ni. Pergi ceramah kat Thailand, jadualnya wakil orang Malaysia saya. Wakil Indonesia Ustaz Samad. Ustaz Samad saya ceramah malam ni. Ustaz Samad ceramah malam esok. Beza. Kemudian saya datang ceramah, jumpa dengan pengurusi yang dipertua Majlis Agama Islam Fatani. Bersama dengan Tuan Guru Haji Ghazali, Baba Ghazali Ahmad. Saya kata besok Ustaz Samad datang. Tak lepas. Kerajaan Thailand tak lepas. Kenapa? Dia kata dia cek YouTube. Kerajaan Thailand cek YouTube, Ustaz Samad ada. Ustaz Samad cerita tentang perjuangan membebaskan Fatani. Tak bagi masuk. Jadi kalau hantar tak nak datang Thailand, dia kata lah, kalau hantar tak nak datang Thailand lepas ni, hantar ceramah ni hentam kuat-kuat ni. Saya kata kalau tak datang Thailand boleh tahan, takut terus mati sini, kena tembak. Usahakan benda tu nak bagi tahu sayang negara ni. Nak bagi tahu ketika saya nak pergi ceramah di Tanjung Mas, Thailand. Bapak saudara saya cakap, Tanjung Mas tu Rifki, zaman dulu tu moyang kau lah jadi qadi dia. Moyang saya jadi qadi di zaman tu qadi terakhir kerajaan Islam Fatani atuk kepada atuk saya. Tak tahulah moyang ke apa. Nama Tuan Guru Haji Abdullah Qadi, nama dia. Dialah qadi terakhir. Dia qadi terakhir bila mana kerajaan Thailand, Melayu Thailand, Fatani diambil oleh Thailand. Jadi dia letak jawatan. Dia kata aku tak sanggup jadi qadi bawah kerajaan Siam. Tuan-puan faham tak qadi ni apa? Qadi ni diambil tugas sultan. Sultan merupakan ketua agama. Dialah yang boleh kahwinkan orang. Tapi sultan turunkan kuasa dia kepada qadi dan naik qadi. Sebab tu naik qadi boleh kahwinkan orang sekarang. Sebab sultan turunkan kuasa dia. Jadi kata datuk saya ni, moyang saya dia kata, sultan nak turunkan kuasa dia pada aku macam mana? Dia kafir. Nampak tak? Dia kafir. Jadi dia letak jawatan tak nak. Dia tak nak. Saya pun kata tak apa. Nanti saya pergi ceramah tu, saya nak cerita sejarah ni. Jangan Rifki kau cerita tak balik lah kau, dia kata. Kau cerita sejarah tu tak balik. Tu nak bagi tahu. Nak bagi tahu kisah Thailand. Jadi ni kalau orang tengok ni, dia cek balik Facebook saya. Thailand cek, tak dapat pergi ceramah. Tak apalah. Memang tak nanti ni, sekarang pun tak dapat pergi dah, Covid. Tu nak bagi tahu. Tinggalkan negara ni berat. Jadi oleh kerana tinggalkan negara ni berat, jadi orang Mekah ni tinggalkan negara dia. Tak? Bila tinggalkan negara dia, hijrah ke Madinah. Bila hijrah ke Madinah, mereka ni dizalimi. Dizalimi itulah Allah Ta'ala sebutlah ayat Quran. Dalam ayat ini kata apa? Walladzina idza asabahumul baghyu. Mereka yang dianiayai, iaitu dibuat zalim kepada mereka, dia tahan akhir sekali, hum yantasiru, mereka menang. Maksud dia, muhajirin Mekah ni,
Bila dia pergi ke Madinah, memanglah dia ni dianiayai, dizalimi, tapi akhir sekali mereka menang. Kita doalah akhir sekali kerajaan Thailand akan kalah. Menang kerajaan Fatani, kerajaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tapi bila saya berbual dengan bapa saudara saya, dia kata kaedah macam mana Siam merosakkan orang-orang sana dia kata. Yang pertama, dia hantar golok di selatan Thai. Dia hantar golok jadi dadah kuat. Dia hantar pula pelacur-pelacur. Kan golok orang tahu, golok apa dia, danok apa dia, orang tahulah ke? Golok tu ramai pelacur, dia hantar siang-siang. Bapak saya cakap, di situlah bagaimana perancangan orang Siam nak rosakkan orang Islam kat sana. Sebab tu orang Islam duk mabuk ketum, duk mabuk dadah, duk apa semua, bila nak bangkit? Yang okey-okey sikit lari datang Malaysia. Dan jadi orang-orang hebat kat Malaysia. Pensyarah-pensyarah UKM tu ramai berasal daripada Fatani. Almarhum Datuk Arundim pun datuk nenek dia Fatani. Ramai geng Fatani. Ustaz Dr. Abdul Wahab, Dr. Abdul Wahab Fatani. Dr. Jusuh Kadi, Dr. Jusuh Kadi Fatani. Ramai pensyarah-pensyarah Fatani. Saya Kelantan. Arwah ayah saya Fatani tu. Dia nak cerita. Jadi bila datang yang hebat-hebat balik tu sini. Jadi dulu ada juga, ingat ayah saya masuk usrah, zaman-zaman muda-muda dulu masuk usrah, cerita tentang perjuangan pembebasan Fatani. Tapi sekarang tak tahulah. Harap-harapnya Allah Ta'ala bantulah mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi mereka ni dizalimi sebab mereka terpaksa tinggalkan negara mereka. Tapi akhir sekali mereka menang. Bila mereka menang? Bila berlaku pembukaan kota Makkah. Dan Nabi SAW terus kekal di Madinah sampai Rasulullah baginda wafat. Dia bukan macam orang sekarang tinggal negeri. Bukan macam orang sekarang tinggal negeri. Orang sekarang tinggal negeri, contohlah saya lah tak. Tak adalah saya pergi kat Besuk tu, dekat sampai kat Besuk dekat dengan pintu gerbang Besuk Kelantan tu kan. Tak adalah sesungguhnya kamu wahai Kelantan bumi yang paling aku sayang. Kalau tidak kerana penduduk Kelantan halau aku tak pergi ke Johor. Saya tak cakap gitulah sebab bukan mereka halau kita pun. Betul tak? Lepas tu datang Johor pula, dapat kawan-kawan yang baik-baik pula. Nak banding dengan orang Mekah dulu. Datang sehelai sepinggang, tak ada benda. Abdul Rahman bin Auf datang sehelai sepinggang, tak ada benda. Orang nak bagi duit kat dia, tak perlulah dia kata. Bagi tunjuk kedai kat aku, pandailah aku berniaga. Akhir sekali dia berniaga kat kedai tu, dia jadi orang paling kaya kat Madinah. Tu nak bagi tahu rupanya orang-orang yang berhijrah ni Allah buka rezeki pada dia. Sama Abdul Rahman bin Auf dia pergi ke Madinah, dia jadi orang paling kaya. Sama dah juga orang kita. Yang kaya-kaya tu, yang kedai-kedai tom yam tu. Kaya kan kedai tom yam tu. Saya tanya, berapa jualan satu malam? Dia kata 2,000, 3,000 biasa. Yang kedai-kedai besar tu. Tapi sekarang Allah uji mereka. Allah uji mereka, kedai-kedai mereka ada yang terpaksa dia jual. Sebab apa? Tak boleh datang nak berjual lah. Saya tahulah bapak saudara saya toke tom yam. Bagaimana orang yang hijrah ni biasanya jadi kedai-kedai runcit contoh. Kedai-kedai runcit. Kenapa orang Melayu buat tidak sehebat orang Aceh buat? Betul. Sebab orang Melayu tidak berhijrah. Maknanya kalau orang Melayu nak kedai runcit dia hebat, dia kena pergi Aceh dulu. Mungkin gitu kot, wallahu alam. Dia kena hijrah baru. Kata mak saya kata, mak rasa kalau kau kekal kat Kelantan, tidak sebagaimana kau berada di Johor sekarang. Saya pun rasa gitu. Kalau kat Kelantan rasa satu ustaz ramai dah. Rasa tak ada benda lah. Nak masuk TV, sorry ya. Tapi duk Johor ni peluangnya banyak sebab hijrah. Tu kelebihan hijrah. Kelebihan hijrah. Jadi orang hijrah ni kata ayat Quran ni, apa dia? Mereka itu dianiayai, akhir sekali mereka menang. Kemudian itulah dia 9 sifat. 9 sifat yang Allah Subhanahu wa taala senaraikan orang yang akan dapat nikmat kekal ke akhirat. Lepas tu
mereka ni, soalannya, mereka ni bila dia lawan orang kafir ni, dia berperang orang kafir sampai orang kafir mati dalam peperangan, boleh ke tak boleh? Soalannya, boleh ke tak boleh? Kan sampai mereka berperang adik-beradik, bila orang musyrikin Mekah datang serang di Badar, berperang dengan orang Mekah juga, berperang orang Madinah, orang Mekah yang berperang Badar, boleh ke tak boleh? Membalas kejahatan dengan kejahatan, boleh tak? Yang tu kita tengok ayat seterusnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Yang tu minggu depan yang tu minggu depan Letih sikit hari ni. Letih, jalan kaki banyak sangat pagi tadi. Jadi letih. Jalan kaki 12 Syah. 12 round 7,000 5 kilometer. Baru rasa letih. Kerana apa? Kerana umat Islam kena sihat. Jadi jadi kena jalan kaki. Masalahnya sudah jalan kaki, orang akak berani. Masalah tu masalah. Akak berani pula macam mana? Jadi doa-doakanlah. Moga Allah Taala bagi kesihatan kepada para kita semualah. Allah Ta'ala angkat segala ujian-ujian ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.